KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Ya, saudara para penonton Malam Seram. Okey, selamat berjumpa kembali dalam rancangan Horror Talk Show Malam Seram bertemankan saya KC pada setiap tengah malam 12.30 malam dan setiap 12.30 malam hari Sabtu kita ada penaja lah dengan adanya anda sebagai penonton dengan ada penaja. Ini adalah antara sumber-sumber yang telah pun menyokong untuk malam seram terus menghasilkan kisah-kisah dapat membacakan pengalaman-pengalaman anda. Jadi terima kasih sokongan anda semua dan hari Sabtu Malam Seram seperti biasa dibawakan khas untuk anda oleh #Team Mirza Fai. Sekiranya kalau anda mencari ejen hartanah yang cekap, yang amanah, yang akan melayan segala pertanyaan anda tentang jual beli hartanah, ejen Mirza Fai akan membantu anda. Ya, #Team Mirza Fai. Anda boleh hubungi nombor-nombor yang tertera ni. Antaranya boleh hubungi Mirza Subari di 83832145. Mirza Subari 83832145 ataupun Fai Muni di 83338555. 83338555. Kedua-dua ejen hartanah ini sedia membantu anda, membantu segala pertanyaan lah tentang jual beli hartanah. Dan sekali lagi Malam Seram ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Mirza Subari yang baru-baru ini telah pun mendapat top. Ini dalam 1000 lebih lebih daripada 1000 ejen hartanah, Mirza menduduki tangga yang ke-36. Oh, satu pencapaian ya. Jadi syabas dan tahniah. Ini khususnya yang baru saja diumumkan lebih kurang 2 minggu yang lalu lah macam tu tentang kedudukan top producer SRI Agent 2020. Syabas dan tahniah. Begitu juga dengan Fai Muni yang juga menduduki tangga yang ke-28 untuk jual beli hartanah bagi syarikat SRI. Ya, jadi ini satu pencapaian untuk mereka berdua. Jadi syabas dan tahniah kepada Mirza Subari dan Fai Muni dari #Team Mirza Fai. Baik, malam ni seperti biasa kita berjumpa dalam satu lagi rancangan kisah-kisah pengalaman seram. Kalau sudah bersedia, kita nak bacakan pengalaman yang pertama pada tengah malam ini. Ini sebelum tu saya sebenarnya baru balik
Tadi saya ada majlis persandingan. Jadi lepas tu jemput anak dengan isteri, balik rumah kan. Terus masuk studio. Inilah tanggungjawab. Jadi kiriman ini datang daripada pengirim yang bernama mana tadi? Ini dia. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Khadijah. Saya nak berkongsi satu kejadian seram. Ini berlaku dekat tandas di tempat saya bekerja. Kalau sudah bersedia, kita sambung kisahnya. Kita mulakan kisah Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Para penonton Malam Seram, kejadian seram ini berlaku dekat tandas di tempat saya bekerja. Waktu tu saya dan anak pun pulang, Casey. Tandas ini terletak di sebuah bangunan yang cukup terkenal. Saya tak nak sebut lah Dia ada sebut nama bangunan ni, cuma saya tukarkan sedikit. Tandas ini terletak di bangunan, dia ada sebut nama dia tapi saya ubah menjadi di sebuah bangunan yang cukup terkenal di Kuala Lumpur. Semua orang tahu tentang tandas ni. Salah. Semua orang tahu tentang bangunan ni. Itu baru betul. Jadi kita berbalik pada kisah beliau. Sebuah tandas, bangunan yang cukup terkenal, semua orang tahu. Tandas mana tu? Jadi saya adalah orang antara yang terakhir nak pulang. Sebelum pulang tu, terasa nak ke tandas, saya pergilah tandas. Saya masuk dalam tandas, lepas tu saya nak betulkan hijab saya. Tengah betulkan hijab, sambil tengok cermin, saya mati-mati ingatkan saya dalam tandas ni seorang diri, Kisi. Sebab pusat beli belah bangunan ni dah pun nak tutup. Dah nak tutup. Dan para penonton Malam Seram, sedang saya betulkan hijab saya, tiba-tiba dalam tandas tu saya terdengar. Kata beliau, saya terdengar bunyi suara tangisan dalam tandas tu. Saya macam tersentak seketika. Lalu saya toleh ke belakang, tengok dari manakah suara itu datang. Saya pun tidak indahkan, saya sambung untuk betulkan tudung saya. 2 kali dia bunyi, Casey. Kali kedua baru saya rasa tak sedap hati. Cepat-cepatlah saya buat apa yang saya perlu. Lipstick yang saya nak pakai pun saya tak jadi nak pakai. Masuk balik dalam beg, zip masuk dekat handbag saya. Casey, bila nak keluar daripada tandas tu, ketung. Pintu-pintu tandas semua dibuat main, Casey. Dia buka, dihempas, dibuka, dihempas. Bukan satu tapi ke semua pintu. Suara tangisan tu sudah pun berhenti. Macam lipas kodong saya lari. Sampai dekat koridor untuk keluar, saya berhenti sekejap. Cuba tenangkan diri. Tak nak nanti saya lari-lari dengan muka yang dalam keadaan ketakutan. Sedang berjalan, terserempak pula dengan seorang pakcik security. Nampak saya dah senyum. Dia kata, "Wish, muka pucat nampak? Baru nampak hantu ke?" Pakcik tu gurau dengan saya. Saya tahu dia bergurau dengan saya. Jadi saya pun senyum je lah. Saya jalan ke depan, sampailah depan pintu, saya keluar daripada bangunan tu. Kejadian malam itu membuat saya rasa takut nak pergi tandas. Lebih lagi bila nak balik dan singgah ke tandas seorang diri. Saya akan cuba ajak teman saya sepejabat untuk temankan saya pergi ke tandas.
Kalau tidak, jangan haraplah saya nak pergi. Sekian terima kasih. Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, ini daripada pengirim kita. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Casey, ini kiriman yang saya kirim pada Casey adalah kisah yang dialami oleh nenek saya. Nenek saya, nama beliau adalah Puan Siti Aminah yang nak berkongsi, Puan Hajah Siti Aminah yang nak Casey bacakan pengalaman dia. Itulah dikirimkan oleh cucu, jadi cucu betul. Nama saya Fazli Casey. Ya, nama saya Fazli dan daripada nama saya Fazli, saya nak berkongsi satu kejadian seram. Pengalaman seram ni berkenaan dengan cerita yang dikongsi oleh nenek saya lah. Nenek saya dulu kata, dulu semasa ibu saya hamilkan kakak saya, anak yang pertama, nenek dengan ibu diganggu dekat dalam rumah Casey. Waktu tu mereka duduk dekat kawasan rumah flat di Siglap, dekat Siglap. Ya, tengah duduk dalam rumah. Ayah dengan atuk saya masa tu tidak ada di rumah, masing-masing keluar bekerja. Jadi dalam rumah tu hanya ada ibu dengan nenek saya berdua. Ibu saya tengah hamilkan kakak saya. Dan inilah pengalaman yang diceritakan oleh nenek saya. Harap Casey bacakan. Begini pengalaman nenek saya. Waktu dalam rumah, tiba-tiba ibu dengan nenek terdengar macam suara orang bersalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang dengar ini saya lah. Waktu tu ibu saya dah pun tertidur. Nenek bangun daripada katil, pergi ke arah pintu, lalu membuka pintu. Dan nenek dapati depan rumah tidak ada orang pun. Lalu nenek saya pusing. Kata nenek, dia berjalan menuju ke arah bilik yang mana ibu sedang tidur di atas katil. Bila sampai depan pintu bilik, alangkah terperanjatnya Casey. Menurut nenek saya, tengah berdiri dekat pintu, nenek saya tengah nampak dekat tingkap ada sejenis makhluk, lidah dia panjang dan lidah terjelir Casey, sedang jilat-jilat tingkap. Sambil tu keduk. Dia ketuk tingkap dengan kepala dia tu macam suruh buka tingkap. Nenek pada waktu itu yang nak menjaga kakak saya, cucu pertama yang dihamilkan oleh ibu saya yang tengah tidur. Nenek kuatkan semangat. Kata nenek saya, waktu tu nenek memang tengah takut. Nenek memang tengah takut, tak tahu apakah makhluk yang ada dekat tingkap. Nenek saya kata dia terus pergi dekat tingkap, sambil tu dia tarik langsir. Benda tu tiba-tiba macam mengerang Casey. Macam mengerang dan kuat yang mana boleh didengar oleh ibu pada waktu itu. Nenek dah tarik langsir, kemudian mulutnya komat kamit membaca surah. Ibu pun terbangun kerana terdengar bunyi mengerang yang terlalu kuat. Lalu ibu menoleh ke belakang. Ternampak nenek yang sedang berdiri dekat tingkap. Tapi ibu dah tak nampak apa yang ada dekat luar tingkap. Ibu pun bertanya, "Mak, buat apa tu mak? Bunyi apa tu mak?" Tapi nenek tetap sedang baca dan tidak menjawab pertanyaan ibu. Ibu saya daripada baring, kata nenek, sampai duduk. Panggil, "Mak, mak, mak." Lalu ibu terdengar bunyi hentakan. Duk, duk, duk. "Mak, bunyi apa tu mak?" Sambil itu nenek toleh ke belakang dan menunjuk jari supaya ibu saya senyap. Habis baca surah beberapa kali, nenek kata dengan ibu, "Kita tidur bilik sebelah Angkat bantal, terus pergi ke bilik sebelah untuk tidur. Nenek waktu tu tak beritahu ibu tentang apa yang berlaku. Dia tak nak ibu terperanjat. Hanya selepas beberapa hari,
nenek ceritakan pada ibu tentang apa yang berlaku pada malam berkenaan. Kasih sayang seorang ibu, Casey, kepada anaknya yang sedang hamil, walaupun takut, sanggup pergi ke tingkap untuk menghalau benda yang mengganggu ibu. Sampai ke hari ini bila saya tanyalah pada nenek sebenarnya apa yang mengganggu, nenek tak pasti. Nenek cuma cakap bila nenek dapat datang dekat dengan tingkap, nenek dapat lihat benda tu jelas sangat-sangat seperti seekor penanggal. Hanya ada kepala, lidah yang panjang dan nampak usus tergantung daripada leher. Nak mati-mati nak masuk ke dalam rumah. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, malam seram diteruskan dengan kisah selanjutnya, dibawakan khas untuk anda oleh #Tim Mirza Fai. Jangan lupa saudara, kalau ada masalah jual beli hartanah, anda ingatlah mereka berdua, Tim Mirza Fai, Fai Muni 83338555 dan Mirza Subari 83832145. Banyak cerita malam ni. Saya tengah tengok bilik-bilik email ni, takut terlepas pula ni. Ini datang daripada mana tu? Okey. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Margaret Nabila. Nama sedap Margaret Kalau saya Maghrib. Nama saya betul Margaret Nabila. Saya suka dengan cerita seram yang Casey bacakan. Saya nak berkongsi satu kejadian seram ketika saya camping dekat Australia, di Western Australia, di sebuah kawasan tempat camping lah. Ini adalah kawasan dia macam desert, Casey. Kita bermalam camping dekat sana hanya untuk satu malam saja. Dan malam yang pertama memang amat menakutkan, Casey. Berada dekat kawasan desert ni, selain daripada Casey tahulah dekat Australia ni banyak sangat binatang-binatang liar, ular, serangga dan sebagainya. Itu antara perkara yang harus kita takut. Tapi ada juga benda tambahan, iaitu makhluk halus. Kejadian seram ini berlaku apabila saya dengan suami saya, kata Margaret, sedang baring di dalam kemah yang dah pun ditutup rapi. Tiba-tiba dekat luar dengar bunyi macam benda sirit-sirit. Pada mulanya suami dengan saya ingatkan itu adalah bunyi ular. Kan, bunyi ular. Jadi saya dengan suami pun cuba diamkan diri. Kita pun sebenarnya dah letak belerang. Kita dah letak belerang di sekeliling kemah. Belerang ni akan menghalang serangga, termasuklah ular. Mereka tidak akan masuk ke pekarangan dekat kemah kita dirikan. Belerang dah kita taruh dekat situ. Nak taruh belerang, dia tak boleh taruh dekat atas tanah macam tu, Casey. Kita kena korek, kena korek sedikit lubang sekeliling macam longkang kecil. Dekat dalam tu baru kita tabur belerang, dan ular serangga mana pun tidak akan lalu kawasan itu kerana belerang yang mereka takut. Jadi pada mulanya suami dengan saya ingatkan ular lah. Jadi kita pun tunggu dan benda tu tak pergi, Casey. Bunyi dia masih ada lagi. Macam orang jalan seret kaki macam tu lah. Kiri, ke kanan, ke kiri, sekejap jauh, sekejap dekat. Jadi kata Margaret, selepas lebih kurang 20 minit of ordeal tu maknanya 20 minit dalam keadaan dia mengharungi benda yang mencabar ni lah, kerana bunyi mungkin ada rattlesnake rattlesnake ke, mungkin ada ular tedung ke, dia tak tahu, tapi dia tahu ada sesuatu dekat luar. 20 minit dah. Jadi suami dia pun mulalah buka kemah kan. Mula buka kemah tu, suami saya buka tingkap, dia ada tingkap kecil. Suami unzip the window, buka tingkap kecil, turunkan flap yang mana suami dah buka tadi. Bila suami dekat luar pandang, adalah dalam beberapa saat suami tengok kiri kanan tak nampak apa-apa, tapi kedengaran bunyi tu. Bunyi tu datang daripada the other side of the tent. So suami kena pergi satu lagi
Ia punya tingkap. Jadi oleh kerana saya dekat, kata Margaret, saya pergilah sebab suami on the other side kan. Saya cakap dengan suami, never mind Han. Never mind Han. Dia panggil Hani lah Han. Han, I'll do it. Aku pergi, aku buat, aku buka tingkap. Jadi suami dekat one window, saya dekat satu lagi window, saya unzip. Zzz. Saya turunkan flap, saya tengok kat luar. The moment saya tengok dekat luar, I saw something, Casey. Ya Allah. Casey, you know what I saw? Dia punya bunyi sama macam ular tengah bergerak. I saw a headless man. Lelaki yang tidak berkepala sedang jalan ke si, ke kiri, ke kanan, macam like you tengah jalan, you tak ada mata, macam tu lah. Tengah cari laluan. Saya macam nak terpekik ni. Saya tutup mulut, saya buka zip, saya turunkan flap, nampak? Saya tutup mulut ke si, nyaris terpekik. And then saya panggil suami. Hani, come. Suami datang. Suami tengok, suami pun nampak ke si, headless man. Tengah jalan. Jalan. Selepas 30 minit baru dia walk away from our tent. Jalan berlalu pergi daripada kemah kita. Sampailah walk into the darkness. Ya, jalan memasuki kawasan yang gelap. Ya, jalan melalui kegelapan kat depan dia. Itulah. Jadi makin jauh gelap kan tempat tu kan, makin tak nampak dan terus hilang. Saya dengan suami terperanjat Casey. We were expecting snake. Kita rodent ataupun rodent tu jenis tikus lah snake, rodent, serangga berbisa seperti laba-laba spider dan sebagainya lah. Tapi yang datang, yang menakutkan kita bukan tu semua, tapi adalah manusia tidak berkepala, ataupun lebih tepat lagi, lelaki yang tidak berkepala. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Itu kisah daripada Margaret Nabilah tentang gangguan yang dihadapi dia dengan suami lah. Ada headless man. Ini di salah sebuah desert di Australia. Berani betul Dekat desert tu dah lah tak ada lampu, gelap Kemudian seperti kata Margaret, betul lah, dekat Australia ni dia paling banyak sangat binatang-binatang liar serangga-serangga yang anda tak pernah nampak. Dekat ni lah Australia lah. Dia boleh camping lagi Kalau saya nak camping, saya buat rumah banglo. Dah bina rumah baru boleh. Okey, terima kasih pada Margaret atas perkongsian kisah awal tadi. Cukup menariklah pengalaman yang diketengahkan. Okey, kita akan sambung. Kalau ada kisah boleh WhatsApp pada Casey sekarang. Kirimkan voice note anda kepada Casey. Voice note anda boleh anda kirimkan ke talian +65 81310287 81310287, ataupun anda boleh WhatsApp saya voice note dan ataupun boleh kirimkan message lah. Casey, call saya ada cerita tentang mungkin boleh jelaskan sedikit apa yang nak dikongsi sama. Okey. Yang ini pengalaman selanjutnya. Ini saya rasa daripada pengirim kita. Katanya hampir aksiden kerana diserang bila memandu. Boleh call saya Dash Casey. Okey, jom kita call Dash. Hampir aksiden kerana diserang ketika memandu. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Brother Dash. Anda kata Waalaikumsalam. diserang tu apa tu? Open and close inverted comma Apa maksudnya diserang? Pengalamannya, silakan. Okay, sebenarnya saya baru nak mandi. Okey. Lepas tu sekali call saya keluar sampai apa jatuh. Itu apa? Okey, macamnya gini. Saya tengah memandu Pak Jurong West lah. So saya tengah mandu, I think lepas pukul 12 malam. So saya seorang dalam kereta tu. So bila sampai tempat simpang 4 tu, saya nak belok kanan. So bila nak approaching to simpang tu, kalau Casey pernah nampak tonton cerita Harry Potter gitu kan, diorang selalu kalau the dark figure, dark forces,
Diorang mesti ada yang hitam punya apa ni, smoke tu, yang asap tu kan. Asap tebal. So benda tu exactly macam gitu berdepan saya menuju ke saya lah, ke arah kereta saya. Sampai saya tengok ini betul ni, tak betul ni, benda ni menghadap betul-betul heading to me lah. So sampai saya terpaksa turunkan kepala, elakkan benda tu go through. Then after that, I belok kanan. Saya bayar saya dapat control. Saya tak panik lah. Saya belok kanan all the way pergi TIE. Sejak from that point sampai pergi TIE, bulu roma saya naik dia macam semacam lah. Dia punya daripada bulu roma tengkuk, leher semua sampai kepala lah. Saya tak boleh baca surah-surah lah. Baca surah sampai TIE baru dah apa ni, dia punya goosebump tu hilang lah. Roma yang naik. So itu saya tak tahu apa benda lah, yang benda hitam tu, asap hitam tu menuju betul-betul pak saya lah. Yeah, so I don't know, it really look like Harry Potter punya that smoky thing lah. Yeah. Harry Potter Yeah. Tapi ini persamaan lah Ada nampak benda hitam. Persamaan pasal kita pasal kalau saya nak describe susah nak faham kan. So bila siapa nampak cerita Harry Potter faham lah benda tu. Kalau orang yang visit tu hilang, jadi asap dia bergerak macam sama exactly ada. Terima kasih pada Bro Dash. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Apa khabar semua para penonton Malam Seram? Nama saya Ayul. Saya ingin berkongsi satu kejadian seram yang berlaku pada diri saya. Waktu itu Casey, saya ni sedang berada dekat luar rumah saya. Saya tinggal di sebuah estate. Saya tinggal di sebuah rumah teres. Ya, rumah teres. Dan di luar rumah teres saya ni, saya ada sebuah halaman yang kecil. Dekat situ ada bangku yang boleh saya duduk. Dan di situ juga ada pokok yang ditanam. Antaranya pokok buah mangga dan juga tanaman-tanaman kecil seperti pokok cili padi, pokok limau dan sebagainya. Jadi itu memang satu kerja keras yang saya buat untuk tanam tanaman tu semua. Nanti malam-malam saya akan duduk dekat situlah, menghadap ke arah tanaman saya, dan kemudian saya tengok, saya senyum sendiri. Hasil kerja keras. Yalah Casey, sekarang dah duduk dekat bandar. Dulu dekat kampung, belakang rumah saya, arwah ibu saya memang suka bercucuk tanam. Dekat belakang rumah saya ada pokok rambutan, pokok mangga, pokok banyaknya, pokok betik, daun kari, pokok limau, cili dan sebagainya. Ditanam oleh arwah mak saya. Mak nak masak senang je, pergi belakang petik. Belakang petik fresh. Boleh siap lauk pauk yang digunakan dengan tanaman sendiri. Saya mempelajari ilmu ini dan tabiat ini daripada arwah mak saya. Jadi bila duduk dekat situ, selain daripada saya tersenyum tentang hasil yang saya buat ni, saya tersenyum kerana teringat arwah mak saya yang pernah satu waktu tu mengajar saya untuk bercucuk tanam. Jadi tengah duduk ni, tiba-tiba saya dengar rumah jiran sebelah saya lah, rumah teres. Jadi kami berkongsi pagar kan. Pagar tu ada membahagikan rumah teres sebelah kiri dengan sebelah kanan. Saya dengar Casey, tiba-tiba bunyi anjing. Rumah jiran sebelah bunyi anjing. Saya pun terasa hairan, kata beliau kerana rumah jiran sebelah ni rumah orang Melayu kita, orang Islam. Macam mana pula boleh ada anjing dalam rumah dia? Jadi saya pun rasa curiga. Saya berdiri, tengok dalam rumah melalui pagar tu, memang tak ada anjing pun. Rupa-rupanya ada 3 ekor anjing yang berada dekat luar pagar rumah jiran, sedang memandang ke arah rumah jiran, ke arah dalam rumah jiran, dan sedang membuat bising.
depan pagar rumah jiran. Jadi saya tengok, kenapa anjing ni macam nak menyerang sesuatu pada waktu itu. Saya perhatikan tengok anjing ni, dan anjing ni sedang memandang ke satu sudut. Daripada ruang kat depan rumah dia, saya pun beralihkan perhatian. Saya tengok perlahan-lahan, Casey, alangkah terperanjatnya. Jiran sebelah saya ni tak ada rumah, Casey. Dia dah maklumkan saya yang dia nak balik kampung. Saya ni berada dekat rumah yang terletak dekat Johor Bahru. Jiran saya balik kampungnya di Melaka. Jadi dari Johor Bahru pergi Melaka, dia belum balik-balik lagi, perjalanan yang tidak terlalu jauh tetapi makan masa lah. Jadi jiran saya dah balik kampung, rumah dia memang kosong, tak ada orang. Dan dia ada berpesan pada isteri saya, tengok-tengokkan rumah dia. Bila saya teringat, saya terus terperanjat. Kerana rumah jiran saya ni dia ada pintu rumah. Pintu rumahnya adalah pintu rumah jenis kaca yang mana kalau dekat luar boleh nampak dalam, dalam boleh nampak luar, kecuali kalau dia tarik langsir dan tutup pintu kaca tu. Jadi anjing tu tengah tengah bising. Jadi saya gerakkan perhatian saya tengok, apa benda ni? Kenapa anjing ni bising? Saudara para penonton Malam Seram, bila saya nampak dalam rumah, saya nampak ada orang tengah berdiri. Berdiri depan pintu kaca jiran yang tak tutup rapat. Dia tutup pintu rapat, cuma langsir dia tak tutup rapat. Jadi celah langsir kiri dengan kanan, nampak ada susuk tubuh seseorang tengah berdiri. Saya nampak, saya pun terperanjat, Casey. Astaghfirullahalazim. Jadi pada mulanya saya ingatkan jiran saya dah balik. Saya pun duduk balik dekat kerusi. Isteri saya pun keluar. Bang, jomlah masuk tidur. Kemudian saya cakap dengan isteri, awak tengok rumah jiran kita sebelah ni, bisinglah anjing kat luar ni. Itulah anjing sebelah ni. Jiran kita ada anjing, bang. Tanya isteri saya. Kan macam saya cakap, saya pun rasakan seolah-olah macam jiran sebelah ada anjing. Tak, anjing tu dekat luar tengah bising kat dalam. Si Nona tu boleh lagi berdiri kat depan pintu seorang-seorang. Terperanjat abang. Isteri tanya saya, Nona dah balik? Dah lah, tadi abang nampak diri kat pintu tu, kata saya kepada isteri. Bang, abang, Nona kenapa ada dua adik bang? Casey, bila saya berdiri, Nona ni dalam rumah tu yang tinggal dengan dia hanya dia dengan suami dia, 2 orang. Sekarang saya dengan isteri saya nampak Nona tengah diri seorang, seolah-olah lah dia ingatkan Nona jiran dia. Kemudian ada 2 lagi perempuan diri dekat sebelah. Bang, tiba-tiba anjing yang tengah bising pusing dan lari, Casey. Dan yang tiga tengah berdiri, daripada memandang ke arah pagar anjing yang tengah bising tu, dia pusing. Dia tengok saya dengan suami, tengok saya dengan isteri. Tengah pandang, Casey. Saya, astaghfirullahalazim, biar masuk. Saya dengan isteri lari masuk dalam rumah, tutup pintu, kedebam. Sempat saya dengan isteri berdiri depan pintu baca surah 3 Kul. Ya Allah, Casey, siapa yang ada dekat dalam rumah Nona? Siapa, Casey? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Itulah tajuk cerita berada kita. Ya, tajuk dia yang dituliskan pada saya adalah Siapa dalam rumah Nona? Siapa dalam rumah Nona? Siapa? Terima kasih kepada berada yang sudah berkongsi kisah dalam rancangan Malam Seram. Okey, kita sambung kisah selanjutnya. Kalau sudah bersedia, yang lain boleh cuba kalau nak Casey hubungi anda ataupun kirimkan voice note +65 8131 0287. Kita teruskan Malam Seram. Tapi kisah berada tadi 3, suami nampak 1, isteri tengok, bang,
Kenapa Nona ada adik-beradik bang? Dia bawa geng Ish. Seram saya terbayang pula. Ya Allah, kejap saya buka lampu lah. Tiba cerita Nona ni seram pula Siapa dalam rumah Nona? Okey, saya dah bangun tadi, saya dah buka lampu bukan sinilah. Sini memang ada lampu dalam studio ni, saya memang hidupkan lampu. Maksud saya lampu ruang tamu yang gelap. Saya dah hidupkan dan rumah saya dah tak seram sangat. Ya. Tiba. Boleh terbayang 3 perempuan tengah diri ya Allah. Okey. Kita berehat seketika, beri saya lebih kurang dalam 3 minit untuk kita dengar pesanan daripada penaja kita tentang jual beli hartanah. Yang ini khususnya hartanah di Singapura lah. Kalau yang sedang menonton nak cakap tentang jual beli hartanah, ini tentang hartanah di Singapura, dan insyaAllah saya akan kembali dengan lebih banyak pengalaman seram, kisah yang nak disampaikan dalam rancangan Malam Seram. Dan sekiranya kalau anda ada kisah pengalaman, anda boleh kirimkan pada KC segera, boleh. Saya akan cuba ketengahkan seberapa banyak yang mampu untuk dikongsi sama dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, pada hari ini iaitu Fai daripada tim Mirza Fai akan berkongsi tentang yang ini berkenaan dengan perbezaan executive condominium EC dengan private condo. Apa perbezaannya executive condominium dengan private condominium di Singapura? Kita dengar penjelasan daripada Fai Muni. Silakan Fai dalam rancangan Malam Seram. Jom. Sekejap okey. Kita dengar penjelasan daripada Fai. Silakan Fai. Selamat malam, saya ucapkan kepada tim Malam Seram. Okey, saya Fai dari tim Mirza Fai. Okey Casey, pada malam ini saya akan terangkan apakah perbezaan eksekutif kondo ataupun dipanggil EC dan private kondo. Okey. Kami mendapat banyak soalan daripada pelanggan yang mahu naik taraf upgrade dari HDB kepada kondo, tetapi mereka tidak tahu Casey, apakah perbezaan antara ini dua antara EC dan private condo. Okey. Pertama sekali ialah eligibility. Okey, tidak semua orang boleh membeli EC dari developer ataupun pemaju hartanah. Okey. Jikalau pelanggan itu first timer ataupun second timer, you boleh beli EC terus dari developer, tidak ada masalah. Okey. Jikalau rumah pertama you ialah BTO, okay, dan sekarang you nak beli EC terus dari developer, you masih boleh beli, tetapi you harus membayar resale levy in cash. Okay, resale levy ni bergantung kepada rumah you buat masa sekarang. Okay, 3 bilik ataupun 4 bilik ada resale levy yang lain harganya. Okay, buat private condo tidak ada apa-apa sekatan, you boleh beli private condo pada bila-bila masa. Okey, satu contoh yang kami boleh berikan Casey, jikalau pelanggan menjual HDB, mereka boleh membeli resale EC ataupun EC yang sudah mencapai 5 tahun, okey, tanpa membayar apa-apa resale levy. Okey, tetapi jikalau mereka membeli EC direct dari developer, okey, mereka nak kena standby untuk membayar resale levy lah. Okey, perbezaan ketiga
Perbezaan kedua adalah harga KC, pricing Eksekutif kondo ataupun isi selalunya dijual 10 hingga 15% lagi murah berbanding private kondo. Perbezaan ketiga adalah isi eksekutif kondo hanya boleh dijual selepas 5 tahun. Tetapi private kondo boleh dijual pada bila-bila masa. Tak ada sekatan KC. KC, buat masa sekarang kami ada beberapa HDB upgrader dan first timer yang sedang dalam proses mahu membeli isi dan kondo. Kami sekarang sedang membawa pelanggan ini untuk melihat isi dan kondo KC. Pelanggan-pelanggan yang kami ada sekarang KC, semuanya loan mereka sudah approve dan tinggal nak letak deposit je. So kepada pendengar-pendengar Malam Seram yang tinggal di isi yang sudah mencapai 5 tahun seperti di Twin Fountain dan Forestville di Woodlands, Ecopolitan dan Water Bay di Punggol, Topiary, Lush Acres di Sengkang ataupun mana-mana isi dan kondo sekalipun, you boleh contact kami dulu untuk berbincang. Dari situ kami akan buat kira-kira penilaian dan kami juga akan memberi anda pilihan apakah langkah seterusnya. Bolehkah you jual isi ataupun kondo dan upgrade ke kondo yang lagi besar ataupun ke landed property ataupun kembali kepada HDB KC. Semua ini kami akan explain satu persatu. Ada juga pelanggan kami yang menjual satu kondo dan mereka membeli 2 property KC. Husband suami beli satu property under nama dia seorang, and the wife pula membeli lagi satu property under nama wife dia seorang KC. Ini adalah some of the scenario that yang kami sudah membantu pelanggan KC untuk memberikan mereka lebih pilihan. Itu saja yang saya nak sampaikan pada malam ini. Jikalau you ada apa-apa soalan, bolehlah menghubungi kami Mirza ataupun Fai di talian yang telah diberikan oleh KC. So teruslah mendengar KC Champion di Malam Seram. Terima kasih Fai. Itu dia perbezaan nak beli executive condominium, private condominium atau nak beli dua-dua. Kaya-kaya Ingat, beli hartanah ni adalah satu anda melaburkan wang anda untuk suatu masa depan investment khususnya. Sebelum saya berehat dengan sebuah lagu, saya nak ketengahkan satu cerita dulu. Yang ini datang daripada Kak Mai. Assalamualaikum nak. Betul lah. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Kak Mai sini. Kakak ni peminat Malam Seram KC, berasal daripada Kota Baru Kelantan. Kakak bukan asal orang Kelantan, asal orang Johor, tapi dapat jodoh dengan orang Kelantan. Duduklah kat Kelantan ni dengan suami dan juga dah ada 2 orang anak. Malam Seram ni memang seronok bila dengar KC, tapi kadang-kadang pun boleh buat jantung berdegap-degup. Kakak masih ingat lagi, masa tu kakak sedang dengar rancangan KC, sambil dekat dapur ni kakak tengah buat sesuatu lah. Suami pula dekat ruang tamu sedang menonton TV. Anak-anak dah tidur dah. Jadi dekat dapur tengah buat sesuatu, kakak letaklah kakak punya handphone betul-betul dekat atas almari di dapur rumah kakak. Jadi tengah buat sesuatu dekat dapur tu, tiba-tiba kakak nampak salah. Tiba-tiba kakak dengar suami macam panggil kakak. Kakak pun cepat-cepat cuci tangan lah, nak tahu suami nak apa kan. Kakak pergi dapur. Dari dapur tu kakak jalan dekat ruang tamu. Ya bang, sampai dekat ruang tamu kakak nampak suami kakak dah masuk alam mimpi dah. Tengah tidur ke si? Bukan dia tengok TV, TV yang tengok suami, kata akak kita. Jadi kakak pun kejutkan suami. Bang, suami bangun. Jadi kakak cakap dengan suami, pergilah masuk bilik tidur. Yelah. Suami pun bangun kesi, masuk bilik nak tidur. Lalu kakak pergilah dapur. Rancangan KC masih sedang dimainkan dekat handphone dekat dapur.
Casey, bila suami dah masuk bilik, kakak jalan belakang. Suami masuk je bilik, kakak nampak dapur kakak, Casey. Lampu gelap. Siapa yang tutup lampu dapur? Bila kakak tinggalkan dapur, pergi ke depan, kerana terdengar suami panggil, tak ada lampu kakak matikan. Yang kedua tu, Casey, siapa panggil kakak? Kakak dengar. Kata Kak Mai. Suara suami panggil, sayang, sayang. Kakak pun, ya bang, kejap bang. Cuci tangan pergi depan. Suami tidur, Casey. Okey, tak apa. Kakak nak habiskan benda yang kakak mulakan kan. Kakak pun pergi dekat dapur, tek, buka lampu. Lampu menyala sampai dekat depan tu, Casey. Kakak tengah nak habiskan ni, tiba-tiba dengar suara orang mengilai, Casey. Pada mulanya kakak cakap, ish, si Casey ni, aku sekarang tengah takut meremang ni, dia boleh main pula sound effect perempuan mengilai. Jadi oleh kerana takut, kakak pun matikan YouTube sekejap. Niat hati matikan YouTube. Dah matikan YouTube, mengilai tu masih ada ke si? Kakak tengok handphone, sampai cuci tangan lagi, tengok handphone, naikkan, YouTube aku dah tutup. Bila buka YouTube, dia buka dekat page, homepage. Bunyi mengilai dari mana ke si? Dengan cepat cuci tangan, barang-barang yang belum habis semua simpan balik dalam peti ais. Ambil handphone, masuk bilik, tidur dengan suami sampai subuh. Terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Wahai insan, saat kau diuji, bersabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, agar dapat muhasabah diri. Yang datang pasti akan pergi, yang hidup pastikan mati. Hargai apa yang dimiliki, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur pada yang esa. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Larangan dan ancaman telah tertulis dalam Al-Quran. Berhentilah dari melakukan dosa, pintu taubat masih terbuka. Wahai insan, saat kau diuji, sabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur pada yang esa. Dunia
Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, itu dia kisah yang diketengahkan dan lagu daripada Team Talk Malaysia. Terima kasih pada Team Talk Malaysia yang sudi buat lagu dan juga kongsi dengan Casey untuk dikongsi dengan kepada para penonton Malam Seram. Lagu tadi banyak penuh makna tu. Yang antaranya apa yang dikatakanlah, jangan lupa nikmat yang diberi. Nikmat kita ni macam-macam sebenarnya. Nikmat untuk melihat, bercakap kan. Team Talk Malaysia ni yang saya putarkan lagu ni, mereka dalam teman-teman kita yang mempunyai kelainan upaya kan. Jadi nikmat penglihatan mereka tu mereka tidaklah mempunyai nikmat penglihatan seperti kita kan. Jadi walaupun tidak mempunyai boleh melihat dengan mata, mereka melihat dengan hati. Mereka bermain muzik dengan penuh kasih sayang. Ada juga niat untuk menghasilkan lagu nasihat supaya kita ni yang sempurna kononnya lah dapat memahami dan menjadi manusia yang lebih memahami pada mereka yang kelainan upaya ini. Kadang-kadang kan kita kurang sabar bila depan dengan orang macam ni. Jadi terima kasih kepada Team Talk Malaysia, teman-teman kita yang sering kali memberi peringatan pada sesama kita lah supaya sentiasa positif. Terima kasih atas lagu tadi itulah. Okey. Terima kasih juga pada yang sedang menonton Malam Seram bersama dengan saya Casey. Malam ni pelbagai pengalaman yang diketengahkan dan Malam Seram kita akan sambung kisah. Kalau yang mana nak Casey hubungi, boleh terus kirimkan saya kisah anda. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Ada kisah menarik ni tentang hantu dalam tempayan dan orang minyak berlaku di dalam kampung saya. Hantu dalam tempayan dan orang minyak berlaku dekat kampung saya. Jom kita call. Hantu dalam tempayan mandi air tempayan sejuk Dulu rumah makcik saya ada tempayan. Tempayan dibuat daripada tanah ke seramik macam tu lah. Cedok air tebush. Dia punya sejuk pergi Okey. Mungkin terperangkap dalam tempayan. Okey, tak apalah. Kalau ada rezeki kita akan cuba hubungi lagi. Okey, terima kasih. Baik, sebelum saya akhiri, satu lagi kisah sebelum saya akhiri rancangan yang ditaja dibawakan khas untuk anda oleh #Team Mirza Fai. Mirza Subari 83832145 ataupun Fai Muni di 83338555. Yang ini datang kiriman daripada pengirim kita, Cik. Okey, saya tak nak sebut, nanti salah sebut pula. Kata Casey gunakan nama samaran. Okey. Yang ini Assalamualaikum Casey dan para pendengar rancangan Malam Seram. Waalaikumsalam. Nama saya Yati. Nama samaran Casey. Jangan sebut tahu nama penuh sebenar saya. Yalah, saya tak sebut saya nak ceritakan kisah pengalaman seram semasa saya berusia 11 tahun, iaitu dalam tahun 1991. Begini kisahnya, jom kita sambung dalam rancangan Malam Seram. Saya ni ada 3 orang kawan baik. Biasanya dengan mereka bertiga, kawan saya dengan saya ni akan bermain setiap hari bila cuti sekolah. Kami selalu bermain batu serembat di kaki 5 rumah salah seorang kawan saya yang bernama Lily. Rumahnya selalu menjadi pot tempat kami bermain, berkumpul, berhimpun. Ramai-ramai datang rumah nama kawan dia lah, datang rumah Lily ni untuk berkumpul bermain. Sebab ibu bapa jarang ada dekat rumah pada waktu siang kerana mereka berniaga dekat pasar. Selalunya kawan saya Lily ni hanya dia saja yang berada dekat rumah bersama dengan 2 orang kakaknya. Kejadian ini bukan berlaku pada waktu malam tapi pada waktu siang tengah hari, lebih kurang dalam pukul 1 lebih macam tu lah Casey. Masa tu kami ni berempat sedang bermain batu serembat. Tiba-tiba cuaca menjadi mendung pula. Nampak dekat luar,
dah mendung dah ni. Dan hujan pun turun dengan lebat. Pada tengah hari tersebut, hujan turun dengan lebat, selebat-lebatnya lah. Lalu kawan saya Lily mengajak kami masuk ke dalam rumah. Bila hujan dah turun kan, lebat ni Casey. Dia kata, masuk rumah, ada hujan ni, cepat masuk. Dia pun ajak masuk rumah. Kakaknya 2 orang sedang duduk dekat ruang tamu sambil sedang membaca buku dan majalah, kalau seingat saya pada masa itulah. Masa kami hendak sambung bermain semula, kakak Lily tu marah. Dia tak suruh kami buat bising sebab mengganggu dia sedang membaca. Kami baru nak mula, dia kata, jangan main kat sini nanti sibuk je orang nak membaca ni main bising-bising. Lalu Lily pun mengajak kami semua masuk ke dalam sebuah bilik. Bilik rumah dia ada 4 buah. Katanya satu bilik yang dia nak bawa kita masuk ni bilik kosong, dan boleh kami bermain dekat situ. Kami pun jalanlah masuk dalam bilik itu. Dalam bilik tersebut hanya ada sebuah almari pakaian lama yang cukup besar, dan bilik tersebut ada satu tingkap, tapi tingkap tu tak ada langsir Casey. Dekat luar ingat dah mendung, cuaca pun dah hujan. Kami pun bermainlah batu serimbat dalam bilik tu. Salah seorang daripada kawan saya ni kata dia bosan lah nak main dengan batu serimbat ni lagi, dan mengajak kami bermain permainan lain. Masing-masing tak tahu ni nak main apa, sekarang hujan ni awak, kata kawan saya. Awak dah lah bosan lah daripada tadi asyik main ni, daripada luar sampai ke dalam, tukarlah game lain. Jadi di luar pula hujan lebat ni. Lalu kawan saya Lily cakap dia pernah tengok satu movie. Ada orang putih ni cerita tentang memanggil roh. Semua teruja dengar dan pun nak turut bermain sama. Betul ke awak? Awak tahu benda ni? Tahu, kita pernah tengok dekat TV dulu. Ada orang ni dia main puja-puja roh. Kita boleh cakap tahu dengan roh-roh ni. Tapi itulah, saya seorang saja yang takut. Sebab Lily cakap permainan tersebut boleh panggil roh orang yang sudah meninggal dunia. Bayangkan Casey. Jadi kebetulan semua kawan nak main, saya pun taklah setuju, tapi majoriti kawan saya nak bermain sangat. Apa boleh buat, saya ikutlah permintaan mereka yang lain. Okey, setelah itu Lily sediakan cermin. Katanya di sini Lily sediakan cermin, duit shilling dan kertas putih kosong. Dia menulis perkataan ya di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri kertas. Itulah dia ikut seperti mana dalam movie tu. Setelah tu Lily beritahu kami semua permainan ni kena duduk dalam ruang yang gelap. Meskipun cuaca mendung dan hujan, tapi suasana tetap terang sebab tingkap tiada langsir. Jadi Lily ajak kami bermain permainan ni dalam almari yang besar tu. Masuk almari ni lah. Almari kita ni besar tau awak. Semua orang boleh masuk. Jomlah, sini gelap sikit. Tempat terang tak jadi nanti. Jadi dipendekkan cerita, kami masuklah dalam almari tu. Mulalah Lily memasang lilin. Dia pasang lilin, kemudian dia dah buat kertas tu tulis ya tidak, ada alfabet lagi Casey. Dah mula nak main ni. Hanya ada cahaya lilin yang menerangi dalam almari tu. Keadaan pun agak terang lah, tapi taklah seterang dekat luar tu. Kami duduk mengelilingi kertas dan meletakkan jari pada hujung duit shilling. Kami ikut saja apa yang Lily buat dan arahkan supaya dah mula ni bertanya beberapa soalan. Macamlah soalan-soalan daripada kawan-kawan saya yang lain. Kemudian dia tengah main Spirit of the Coin. Dia tengah main. Soalan dia, dekat sini ada tak sesiapa selain daripada kami berempat? Masih jari dekat duit shilling. Dekat sini ada tak selain daripada kami berempat ni? Kalau ada, bagilah respon ya ataupun tidak. Ada tak? Tak ada orang je. Dekat sini ada tak? Rumah ni siapa tinggal dekat sini dulu Pada mulanya keadaan sangat tenang dan sunyilah, seperti tak ada apa-apa. Namun selepas Lily bertanya ada tak hantu, nenek kebayan pocong ke dalam rumah ni. Ini dah kira ekstrim ni. Sebab bila tanya tak jawab. Kawan saya pun tanya dengan berani.
Okey lah, dekat sini ada hantu tak? Ada hantu tak dalam bilik ni ke, rumah ni? Nenek kebayan ke, gula-gula ke, ada tak kat dalam rumah ni? Sambil dia pun tergelak. Dia kata, hantu, ada tak hantu? Keluarlah, orang dah panggil ni. Sambil tergelak dan kawan lain pun ikut tergelak sama. Saya dah kecut Casey. Kenapalah Lily pergi tanya soalan macam ni? Casey, tiba-tiba lilin tu seperti ada angin yang tiup dan hampir-hampir nak terpadam Casey. Sedangkan dalam almari tu tak ada angin langsung. Dalam masa keadaan lilin tu nak terpadam, saya ternampak kelibat seorang perempuan yang mana dalam keadaan wajahnya pucat Casey. Mukanya nampak sangat garang dan buruk pada waktu itu. Ya, katanya nampak sangat garang dan buruk. Lebih kurang muka yang hampir tiada isi dekat muka wajah. Nampak sangat muka dia macam seram semacam. Makhluk itu berdiri tepat di atas kepala kami dan saya melihatnya dari dalam cermin dengan jelas walaupun hanya bercahayakan lilin Casey yang samar-samar dan hampir-hampir terpadam. Saya menjerit, menangis ketakutan. Saya tak berani nak menoleh. Saya tekapkan muka, ya, dan memanggil kawan-kawan saya semua, tanya kenapa. Lilin yang tadi akhirnya terpadam, suasana gelap dan sepi. Lily cuba membuka pintu keluar daripada almari, tetapi pintu almari tak boleh dibuka. Lemak, Lilin matilah. Jomlah awak keluar, kita keluar. Gelap lah dalam ni. Tarik. Awak, pintu tak boleh buka lah awak. Pintu tak boleh buka lah awak. Macam mana awak? Cuba, tak boleh buka. Bayangkan. Tapi kami bertiga cuba tolak sekuat mungkin. Hampa ke si? Hampa sangat. Pintu langsung tidak berganjak. Kawan-kawan yang lain turut sama menolak sampai kepenatan. Kami semua seperti terperangkap dalam almari. Dong. Tolong! Buka pintu cepatlah, buka! Tak boleh. Casey, bayangkan, dalam almari yang besar boleh muat 4 orang atau lebih. Dalam tu lilin dah terpadam. Gelap Casey. Gelap sangat. Tengah takut ni, masing-masing tengah takut. Saya pula baru ternampak makhluk seram. Saya dengan kawan-kawan tiba-tiba terdengar Casey, suara orang bernafas garau. Casey, tiba-tiba semua terpekik-pekik. 4 orang perempuan dalam tu terpekik ketakutan. Semua dengar suara tu. Walaupun kita tak tanyalah awak dengar ke tidak. Mana nak tanya, tengah takut kan. Takkan nak stop awak dengar tak suara seram tu? Kita terpekik-pekik. Lily berteriak memanggil nama kedua kakaknya, meminta tolong. Pekik dan pekik sekuat hati. Tiba-tiba almari tu seperti ada yang menggegarkan sekuat-kuatnya. Suara cakaran dekat dinding pun jelas. Kami semua menangis ketakutan sambil memanggil kakak-kakak meminta tolong. Saya pun tak ingat berapa lama kami berada dalam almari tersebut. Berteriak sekuat hati, meraung meminta tolong. Tolong, kita nak keluar, tolong. Memang semua tengah takut nak keluar. Entah macam mana dalam keadaan saya yang amat penakut tu, spontan saya Casey. Tiba-tiba kawan-kawan tengah takut, saya tengah takut, konon nak jadi hero lah Casey. Saya pusing, saya angkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya azan Casey. Kawan-kawan nampak saya azan, yang lain ikut sama-sama. Azan berjemaah. Tengah takut, suara garau tu dengar Casey. Tiba-tiba semua ada semangat bila melaungkan azan. Rasa takut tu dah bukan hilang, tapi macam berkurangan sedikit. Kakak Lily pun buka pintu almari, tercengang dan hairan melihat keadaan kami berempat dalam almari masing-masing, muka pucat.
berpeluh-peluh dan sedang menangis. Kami lintang pukang berlumba-lumba keluar daripada almari tersebut. Alhamdulillah kami selamat. Selamat juga keluar akhirnya. Namun apa yang pelik semasa kejadian tu, kenapa pintu almari tak boleh buka ke si? Kan? Dan suara garau dalam almari. Almari tu tak tebal mana ke si? Kalau pekik boleh dengar. Tapi macam mana kakak-kakak yang tengah baca majalah pun, bukan dengar lagu pun, tak boleh dengar pekikan kami. Itulah kisah yang nak disampaikan. Terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, itu kisah daripada kiriman pengirim kita yang berkongsi kisah. Terima kasih atas perkongsian pengalaman seram awal tadi daripada pengirim kita berkenaan dengan dia nampaklah sesuatu dalam almari itu yang menakutkan. Dengar suara garau, tengah sembunyi, tengah takut ni, masing-masing nak keluar kan, nak buka pintu. Awak tolong kita, awak tarik pintu awak. Tak boleh tak boleh tarik tengah cuba empat kawan ni tengah cuba tarik dekat belakang, tiba-tiba dengar. Mau tak kelang kabut daripada satu orang azan, dia terus azan berjemaah. Saudara, dengan ini tamatlah rancangan Malam Seram 1 jam yang ditaja oleh #Team Mirza Fai. Jangan lupa, kalau ada yang mencari ejen hartanah yang pantas membuat kerja, yang cekap, yang penting sekali, peramah dan sedia membantu anda, #Team Mirza Fai adalah ejen hartanah kepercayaan anda. Kerana mereka pun dah disenaraikan dalam top ejen. Bayangkan, top ejen, lebih 1,000 lebih ejen yang berkhidmat, mereka dalam top 30 dengan top 40 ejen, yang mana masing-masing meraih kedudukan yang baik sebenarnya. Jadi boleh hubungi Mirza Zubari 83832145 ataupun Fai Muni di 83338555. Malam Seram kembali sebentar nanti. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram.